Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekhi musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ih wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال الشيخ أحمد بن محمد زين بن مصطفى بن محمد الفطاني المكي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan tiada harus baginya, bagi mukallaf, tiada harus oleh redha dengan maksiat. Dan jika adalah ia maksiat tu dikehendaki oleh Allah Ta'ala sekalipun, tiada harus tu takluk pada kata tiada harus daripada pihak keadaannya maksiat ditegah daripada maksiat. Kerana apa tiada harus? Ilak pada kata tiada harus kerana bahawa sereda dengan maksiat itu maksiat pula. Habis. Alhamdulillah para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Faridatul Faraidi fi Ilmil Aqaidi karangan Syekh Ahmad bin Muhammad Zainin bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki. Kita masih lagi pada perbicaraan sifat iradah. Nah, kalau kita Jawi itu muka surat 8 di bawah tu. Hari ininya sambung balik katanya Syekh Ahmad, dan tiada harus. Apa makna tiada harus? Yakni haram. Nah,
Kalau ibarat Arab dia kata la yajuz. Nah, tiada harus, la yajuz. Apa makna tiada harus? Yani haram. Apa makna haram? Artinya talabut tarki talaban jaziman. Syarak tuntut kita tinggal tu sebagai tuntut yang putus. Tak dapat tidak, mesti kena tinggal. Jangan buat. Kalau buat juga setara mana? Yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Diberi pahala kerana kita meninggalkannya kerana Allah. Benda haram kita tinggal kerana Allah, dapat pahala. Tak niat pun tak apa, tapi kerana Allah kita tinggal. Kata mana tak minat agak, oi kau taubat dah weh. Boleh pahala tu. Nah. Mana tak minat agak, sakit tekuk tinggal ke sakit tekuk. Ki lagi tak sakit ya minum pula. Tu tak jadi tu. Nah. Tu kata mana tak berjudi lah ni. Kau taubat dah. Nak takut kau ke neraka. Dapat pahala. Tu. Walaupun at-tarku dalam bab tinggal ni tidak disyaratkan niat, tetapi kalau dia tinggal tu kerana Allah maka dapat pahala. Dia dalam bab fi'lu ma amarallahu ta'ala bihi, itu disyarat atau dirukunkan niat, setengahnya disyaratkan niat. Macam kita semaya maghrib tadi, itu orang panggil ta'at kuk sebelah buat. Buat benda hak Tuhan suruh. Hak jenis tu dirukunkan niat di sisi mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Hanafi kata disyaratkan niat. Itu tak khilaf lah. Tapi kalau ta'at pada Allah Ta'ala sebelah tinggal. Ta'at ni ada dua. Sebelah buat, sebelah tinggal. Maka hak tu tidak disyaratkan niat. Tapi kalau kita tinggal tu kerana Allah, dapat pahala. Kita nak tinggal berjudi, tidak kata nawaitu. Sahaja aku tinggalkan juga tak perlu niat lagu tu. Kita tak buat, tinggal gitu. Tapi tinggal kita tu kalau orang tanya kerana apa? Kerana Allah, pahala. Tapi kalau tinggal, mana tak berjudi lah ni weh. Tak ada duit ya. Tak berjudi tu sebab tak ada duit. Maknanya kalau ada duitnya judi juga. Maka hak tinggal lagu tu tak boleh pahala panggil. Tu bukan tinggal kerana Tuhan tak. Itu. Itu orang panggil benda haram. Artinya syarat janji pahala kerana kita tinggal buat, tobat daripada buat. Dan syarat janji iqab wa yu'aqabu ala fi'lihi, dijanji iqab. Iqab ni mana seksa api neraka akhirat kelak kalau kita mengerjakannya tidak taubat pada Allah Taala. Kalau kita buat kerja benda haram, segera kita bertaubat, cukup rukun taubat, maka mudah-mudahan Allah Taala ampun. Itu kerana Nabi SAW sabda, at-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. Orang yang bertaubat daripada dosa itu seperti orang yang tiada dosanya. Maka sebab itulah kita kena ada dalam sehari ini lebih daripada 2 kali kena taubat. Barulah kita ni termasuk paling kurang nak dikatakan orang-orang yang banyak bertaubat. Seperti mana Allah Ta'ala kata dalam Quran, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu cinta ia akan orang-orang yang banyak bertaubat. Paling kurang nak dikatakan banyak tu lebih pada 2. Kalau sekali dalam sehari tak panggil banyak taubat, sekali ya. Kalau 2 kali pun orang tak panggil banyak, baru musanna. Nak lebih orang panggil daripada 2 tu orang panggil jamak. Maka katanya ulama, paling kurang nak dikatakan kita tu tawabin, masuk dalam jumlah orang yang dicintai oleh Allah kerana banyak bertaubat, paling kurang sehari 3 kali. Lepas subuh sekali, tengah hari petang sekali, malam nak tidur sekali. Paling kurang tu Nabi SAW hak masuk 100 kali sehari. Tu belak ni ya. Kita hak tak maksum banyak kerja dosa, sekali sehari pun dak. Sekali sehari pun dak sahabat taubat.
Ya tepah maya dah astagfirullah mulut, kalau dalam hati itu tak ada an-nadmu wal azmu wal iqla', orang tak panggil taubat. Nah, tak ada menyesal, tak ada azam, tidak mahu buat lagi maksiat yang telah dibuat, dan minta supaya tidak terjatuh dalam maksiat yang belum dikerjakan. Tak ada ikhlas. Apa ikhlas? Mana tinggal terus. Minta Allah Taala jangan ada bekas langsung, ingat-ingatan. Memori-memori indah dalam mengerjakan maksiat tu, okay? Maksiat ni apabila kita buat sekali, lekatlah perut kita. Walau kita tinggal lama dah pun, kadang-kadang syaitan tu mari peringat balik memori lalu. Sedap juga kalau boleh buat pula. Sudah. Artinya kita tu tak tinggal habis tu. Cukup 3 tu baru panggil taubat. Mulut kata astagfirullah, perut kita dalam hatinya cukup 3 tu, taubat. Kalau mulut kata-kata astagfirullah, hatinya tidak ada an-nadmu wal azmu wal iqla', maka orang tak panggil kita tu taubat. Itu dah. Tu. Jadi taubat ni wajib. Adapun semaya sunat taubat tu sunat. Itu kadang-kadang orang ni ingat semaya sunat taubat tu, ya taubat dah. Dah. Semaya sunat taubat tu sunat. Adapun diri bertaubat tu sendiri wajib. Karena firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei orang-orang yang beriman, mereka itu hendak taubatlah olehmu akan Allah sebagai taubat yang sebenar-benar. Apa taubat? Ar-ruju', kembali. Ar-ruju'u 'anit tarkil mazmumah ila irtikabil mahmudah. Itu dia panggil taubat. Kembali meninggalkan perkara-perkara yang dicela pada syarak, mengerjakan kepada perkara-perkara yang dipuji pada syarak. Itu dia panggil taubat. Taubat di sisi kita ni orang-orang awam ni, itulah makna dia ya. Ada pun taubat orang hak makam tinggi itu lain lagi. Tu. Baik. Habis itulah. Jadi wajib kita kena taubat. Dalam sehari paling kurangnya lebih 2 kali, yakni 3 kali. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100 kali sehari tak kurang taubat. Itu Nabi yang telah maksum, yang kemaksumannya tu diwartakan dalam Al-Quranil Karim. Nabi-nabi dulu maksum tapi tidak diwarta dalam kitab-kitab suci. Nabi-nabi dulu maksum juga tapi tidak disebut dalam kitab-kitab suci. Nabi kita Muhammad tu maksum serta disebut dalam kitab Al-Quran. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Tuhan hapus siap dah. Kalau ada dosa dulu ke dia, Tuhan hapus siap-siap. Artinya tak ada. Kalau ada, Tuhan hapus siap-siap dah. Itu warta dah orang panggil kemaksuman Nabi. Setara tu maksumnya Nabi, sehari tak kurang 100 kali taubat. Itu lebih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kenapa payah nak taubat dalam sehari? Sebab kita rasa kita tidak buat dosa. Karena kita kata kita suci semua. Saya ustaz kot. Saya imam kot. Saya Bilal kot. Saya pengurusi masjid kot. Saya jemaah masjid kot. Takkanlah saya buat dosa. Saya suci kot. Siap Maka barang siapa yang menyangka kata diri dia itu ialah suci, man zanna nafsuhu tahirun fahuwa najis wa huwa muznibun bila syakin. Siapa yang menyangka kata diri dia tu suci daripada dosa, maka dia tu berdosa tanpa ragu-ragu lagi. Itu. Maka sebab itulah kita kena rasa diri kita senantiasa berdosa. Nak kalau kita ingat dosa kita tu boleh mengalir air mata, itulah tanda kata Allah bagi taufik pada kita. Karena kata Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, likulli syai'in 'alam. Tiap-tiap sesuatu itu ada tandanya. Wa alamatul khizlan, tanda orang yang Allah Taala bagi khizlan. Khizlan ni lawan bagi taufik. Taufik ni tak ada dalam Quran sebut banyak kali, tak ada. Allah Taala sengaja sebut taufik dalam Quran sepatutnya. Wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada yang memberi taufik kepada aku melainkan dengan Allah, dengan pemberian Allah. Sepatutnya tu.
30 juzuk Al-Quran, 1000 lebih ayat tu, sepatah tu perkataan taufik. Dan kita pun apabila kita nak habis berucap biasa kan, habis ceramah ke habis berucap, kebiasaan orang kata kan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa wabillahi taufiq wal hidayah? Wabillahi taufiq wal hidayah, hanya dengan Allah Ta'ala sahajalah taufik dan hidayah itu didapat. Itu makna gitu. Kalau kata at-taufiq wal hidayah tu billah, itu biasa. Tapi dak, benda hak duk belakang tu wak mari depan. Orang panggil masuk daripada mimbabit taqdimu ma haqquhu ta'khiru tufidul hasra. Daripada bab mendahulukan perkara yang hak dia tu sepatut duduk di belakang. Nah, sepatut at-taufiq wal hidayatu billah. Tapi kita tak pernah dengar orang berucap gitu dah tu. Nak habis tak? Cukup pada lu setakat ni tuan-tuan yang mulia. Nah, at-taufiq wal hidayatu billah. Belak tak jadi dengar cakap gitu tu. Sepatut ayat betul itu Ayat kebiasaan dia panggil. Ayat biasa tu at-taufiq wal hidayatu billah. Bermula taufik dan petunjuk itu dengan pemberian Allah. Tapi dak, wak mari tak depan wabillahi taufiq wal hidayah. Itu dia memberi faedah hasar, dia panggil. Hasarnya mana? Hanya dengan Allah Ta'ala sahajalah didapatkan taufik dan hidayah. Tidak daripada orang lain. Walaupun rumah dia dekat dengan masjid, tepuh pagar rumah dia dengan dinding rumah dia dengan pagar masjid, tepuh. Dok pun tepuh dinding rumah dia, dinding masjid dah. Tapi kalau Allah Ta'ala tak bagi taufik, tak sapa ke masjid. Nah, tu tempat mengaji duduk depan mata, madrasah pondok duduk depan muka, dalam depan rumah dia. Tapi kalau Tuhan tak bagi taufik, tak pergi mengaji dia. Maka lawan bagi taufik ni dipanggil khizlan. Kalau taufik dikatakan khalqul qudrati fil abdi ala ta'ah, Tuhan bagi pada hamba tu boleh mengerjakan ibadat taat. Khizlan lawan bagi taufik, khalqul qudrati fil abdi ala al maksiyah aw ala ma la ya'nihi. Tuhan buat pada hamba tu mampu untuk mengerjakan maksiat atau tidak maksiat pun perkara yang tidak ada manfaat pada agama. Itu duk lepok kedai kopi ni. Lama-lama boleh. Kalau ngaji, setengah jam tu gelisah dah, dudak itu tanda kata orang Allah Ta'ala khizlan, bagi khizlan dia. Itu orang panggil lawan bagi taufik ialah khizlan. Antara khizlan yang paling besarnya ialah disebut, kalau tak silap kata-kata sahabat ke begitulah, al-khizlanu kullu khizlan. Orang yang paling tidak diberi taufik oleh Allah daripada sekalian orang yang tidak diberi taufik oleh Allah. Kalau untuk guru hamba dia terjemah, orang paling bodoh daripada segala orang yang paling bodoh. Gitu selalu senang. Itu ni payah. Orang bodoh ni banyak jenis bodoh ni, tidak sama strata dah. Tapi kalau banding hak bodoh-bodoh tu, dia bodoh sekali. Itu mana al-khizlan kullu khizlan. Tanding hak mana-mana bodoh, dia paling bodoh sekali. Siapa? Anta tafarraqa minasyawaghil wa alla tatawajjahu ilaih. Dia berpisah daripada masa kesibukan dia, tetapi dia tidak guna masa yang lapang, masa yang luang tersebut untuk mengaji ilmu agama. Itu orang yang paling khizlan daripada sekalian yang paling khizlan. Habis. Tengok. Jadi kata Imam Abu Sulaiman Ad-Darani itu likulli wa alamatul khizlan. Tanda orang yang khizlan tadi itu ialah tarkul buka. Tinggal menangis. Bila ingat kepada dosa. Itu. Jadi kalau kita duduk sorang, teringat ke dosa-dosa kita, tiba-tibanya tak menangis kita, kerah putih mata, rasa tak ada gapo. Sudah tu. Istighfar banyak tu. Barangkali hati kita sudah kerah dah. Tak ada rasa menyesal, rasa nak buat lagi ada. Siap. Tu berat tu. Itu tandanya kita tu khizlan. Bila kita duduk sorang, teringat ke dosa-dosa yang kita buat, tiba-tiba tak mari rasa nak menangis dengan Tuhan. Allah, dosa aku banyaknya, ya Tuhan. Tak ada. Awak dono.
Oh, aku pernah buat lagu tu. Sedap juga buat lagu. Lagu tu dia weh. Tu tanda kata Tuhan khizlankan kita. Itu dah. Kalau mati lahar tu dah Allah. Nah, kerahlah perut tu. Hati tu hitam. Baik, habis. Kalau gitu dia kata dan tiada harus yakni haram. Arti tiada harus yakni haram. Haram bagi siapa? Baginya, bagi mukallaf. Haram gapo tu takluk pada kata tiada harus yakni haram. Haram oleh redha dengan maksiat. Tu tak boleh redha dengan maksiat. Adapun redha ni orang panggil sifat hati, berkenan dia panggil. Puas hati, itu panggil redha. Tu for kita nak bila orang panggil hak kita suruh anak kita buat tu dia buat sama seperti yang kita suruh, kita pun senyum. Puas hati dia panggil redha tu. Redha Allah ala redha walidain. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut redha Allah itu terletak pada redha dua ibu bapa. Jadi seorang anak tu apabila bapak dia suruh itu ini dia buat sama seperti apa yang bapak dia suruh, perkara-perkara yang ma'ruf. Tu taat kepada makhluk tu tidak mutlak tapi bil qaid yakni pada perkara yang baik-baik saja. Perkara-perkara yang tidak maksiat pada Allah. Adapun perkara-perkara yang bahasa maksiat, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliqi. Tidak ada jenis ketaatan kepada makhluk dalam perkara maksiat pada Allah. Jadi kalau ibu bapa kita suruh perkara maksiat, jangan kita taat dan jangan kita lawan. Itu jangan kita menegak, meneking. Wano abah wada apa gini. Gigi maki pok dia pula kat sini. Tu orang panggil anak biadab. Palu bapak dia suruh benda haram ustaz. Tak usah buat. Kita tu wajib taat pada perintah Allah Taala lagi berbanding perintah ibu bapa kita suruh buat benda maksiat. Patu lawan, jangan lawan kerana tu ibu bapa kita. Dia nak pukul, kau nak maki, kau nak gapo, yang penting kita kena sedar bahawasanya kita tidak taat kepada perintah ibu bapa kita yang menyuruh akan kita tu buat perkara maksiat tu. Itulah tanda kita anak yang soleh. Gitu setengah daripada maksiatnya ialah ibu bapa dia tak bagi mengaji agama. Ada ibu bapa lagu tu. Berat tu. Dia tahu anak dia pergi mengaji pondok, dia kata, mau buat apa mengaji pondok? Habis masa dah. Ayo dok mengaji ayah. Tengok tu. Siapa? Kawan ayah hok mengaji pondok. Kerja apa sekarang? Driver taksi. Nak makan bini anak pun kebutuhan dengan ayah. Sial. Dia duduk belakang pula kat sini. Kita anak ni nak mengaji sebab nak lepas fardu ain. Wajib lah ngaji ilmu fardu ain tu. Tauhid, fiqh, tasawuf fardu ain. Nanti akhirat kelak kalau Tuhan tanya, mu Mamat, bapa mu tak mengaji ilmu fardu ain ni? Banyak benda-benda fardu ain mu tak tahu. Mu buat tanpa ilmu, tak lepas ni fardu ain ni. Masuk neraka aku tak apa rasa. Anak tersebut akan kata lagu ni ke Tuhan, Tuhan, sebelum mu nak humbai aku yang neraka ni, humbai dulu mak pak aku ni. Maksud celaka dia menyebabkan aku ni jahil. Itu kan anak deraka dah panggil tu. Deraka. Jangan nak suruh Tuhan sumbat mak pak kita yang neraka. Kata tak boleh dah. Fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ayat ni bukan terpakai di dunia saja, pas ke mahkamah Tuhan akhirat terpakai lagi. Jangan kata jangan tekin, jangan herdik. Cakap kata yang baik-baik. Bukan di dunia saja. Kadang-kadang orang silap faham nak jadi anak soleh ni taatnya. Ada tu ni. Saya ni anak, saya ni Allah ustaz, saya taat sungguh ibu bapa saya. Ibu bapa saya tak bagi saya pakai tudung, saya tak pakai free hair gitu. Ibu bapa saya tak bagi semaya, tak semaya. Berat lagu tu. Tu bukan anak soleh-solehah tu. Tapi taat sungguh. Tu bukan taat, tu maksiat. Nanti akhirat mu sendiri supah mak pak mu supaya masuk neraka. Ada orang tergamak doa kau mak pak yang masuk neraka lah ni. Ada. Berat benar.
Orang terlupa doa kepada ibu bapa dia, apa dosa pun orang ni orang yang mewarisi ke papa ed. Nah, dia duk berdoa dalam sehari-hari ni nak minta dia kaya, dia senang, dia hidup. Lupa rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lupa doa tu, orang ni mewarisi ke papa ed. Apa tak lagi doa dengan ya Allah, musumbat mak pak aku dengan neraka ke? Anak gila tu orang panggil lagu tu. Nah, bukan biadab lagi tu, gila nak suruh ibu bapa dia masuk dalam neraka. Tapi kalau dia sendiri tidak tunai perintah Allah, nah akhirat esok harus dia suruh Tuhan sumbat mak pak dia dalam neraka. Maka sebagai anak, ia nak jadi anak yang soleh, walau bapak dia kata jangan semaya, jangan pakai tudung, jangan tutup aurat, jangan pakai seluar panjang, pakai seluar pendek tu, kita ni kena mereka lah sikit. ada bapak lagu tu nah, apa pakai tudung, koloknya you macam kampung ada ya sedap. Nah, ada lagu tu. Maka kita jangan lawan, tapi kita jangan taat. Lepas tu tetap tutup aurat. Nah, tetap semaya 5 waktu. Tetap belajar ilmu fardu ain. Apa? Sebab kita nak jadi anak yang soleh dan solehah. Nah, itu. Lagu tu. Barulah akhirat esok kita tu tidak minta dengan Tuhan, ya Tuhan, sumbat mampu aku neraka dak. Dak. Barangkalinya kalau kita tu jenis orang nak apanya? Ngaji bukan setakat fardu ain, jadi ulama nah pula. Hafiz Quran nah pula. Nah, mati syahid di jalan Allah menuntut ilmu tu. Kita boleh syafaat pula ibu bapa kita kalau dia tu mukmin. Nah, yang bermaksiat pada Allah Taala. Nah, itu. Tu orang panggil nak jadi anak soleh tu lagu tu. Bukan taat tu ni. Bukan lagu tu. Nah. Habis. Jadi bila ibu bapa kita puas hati kita buat ya redha, puas hati. Itu panggil redha. Nah, redha Allah ala redha walidain. Redha Allah tu terletak pada redha dua ibu bapa. Sebab tu kadang-kadang tutup guru bila orang tu nak main mengaji di pondok dia, maka dia akan tanya, ibu bapa mu bagi tak kebenaran? Bagi izin tak? Kalau tak bagi izin balik, minta redha restu dulu. Tu. Jadi kalau dia kata nak mengaji fardu ain ya tok guru, tak apa. Saya nak mengaji sini sampai jadi tok guru juga. Hak tu kena minta redha dengan ibu bapa. Sebab apa? Ada hak kita ibu bapa di atas kita. Nah itu. Haram baginya mukallaf redha, makna berkenan, puas hati dalam hati dia tu dengan maksiat. Jadi redha ni sifat bukan harta dahi dak, sifat dalam hati. Jadi jangan anggap kata orang tu duduk dengan kaki-kaki maksiat berarti dia tu redha dengan maksiat, belum tentu. Kenapa? Karena redha ni sifat dalam hati, bukan sifat nampak atas dahi. Itu ni. Melainkan dia sendiri buat maksiat tu. Hak tu hak dari hati terbit pada zahir perbuatan dengan lisan perkataan. Itu baru panggil nampak alamatur redha. Mana alamatur redha? As-sukut tu diam. Tu as-sukut alamatur redha. Dah gitu ni. Diam tu tandanya berkenan. Macam nak dara orang pergi Penang dia. Macam mana ni mek nak weh. Pak Oleh minta masuk Penang ni. Dia pun suka dia tu ni. Dak dak. Wano kikik-kikik suka, tak ada jawab gapo ya ke tak se ke. Diam tu alamatnya redha. Itu as-sukut alamatur redha. Jadi maksiat ni kita tak boleh diam. Itu tak boleh tinggal diam. Paling kurang kena beci dalam hati kita. Itu tu paling kurang. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaron, barang siapa di kalangan kamu melihat akan benda mungkar. Mungkar tu maksiat. Apa? Ma haruma bi ijma'in, benda hak diharamkan dengan ijma'. Itu dia panggil maksiat. Maksiat ni mungkar lah. Cuma mungkar tu lebih umum, lebih luas. Maksiat ni maksiat ni apa nama? Lebih khusus. Gitu. Mungkar lebih umum, maksiat lebih khusus.
Ada lagi yang terlebih khusus daripada maksiat, dipanggil fahsya. Apa fahsya? Yang ini dosa-dosa yang berkait dengan kemaluan. Gitu. Jadi mungkar tu umum, maksiat lebih khusus. Nah itu. Ataupun terbalik. Saya lupa tu terbalik ke lagu mana. Rasa betul dah tu. Nah. Gitu. Tu. Jadi apabila kita lihat benda mungkar, apa mungkar? Maksiat itulah. Nah, zina. Ada khilaf ada ulama mengharamkan zina ada. Ada khilaf. Mazhab Syafi'i je haram, mazhab Hanafi kata haram je gitu. Dak. Sepakat ijma'. Marilah mazhab gapo pun zina haram, minum arak haram, riba haram, risuah haram, judi haram. Ini orang panggil apa ni? Maksiat yang disepakati dengan keharamannya dipanggil mungkar. Fal yughayyirhu biyadihi. Maka wajib dia kena ubah dengan tangan, artinya dengan kuasa. Kalau ada bidang kuasa dia, wajib dia kena ubah dengan kuasa. Ini kuasa ni kadang-kadang terhak ni. Terhak. Fa illam yastati, kalau dia tidak mampu kerana tidak ada kuasa. Fa bilisanihi, maka dengan lidahnya kena sebut, kena royak, ini maksiat ni. Itu. Tengok haji duk minum arak kedai kopi, kita kata maksiat ni tu haji. Itu orang panggil maksiat, kena royak dah, haram ni. Kena royak mulut kalau kita tu mampu dengan lidah. Wa illam yastati, kalau kita tak mampu dengan lidah. Sebab apa? Kalau kita bercakap sudah. Orang tu minum arak sebotol, bila kita bercakap arak 2 botol terus yang togok depan kita. Ni. Kau berat jadi. Makna kita tu tak pandai nak bercakap tak ada hikmat dalam bercakap. Fa bi qalbihi, maka dengan hati dia. Wa zalika adhaful iman, dengan hati itu selemah-lemah iman, tapi sebenarnya sekuat-kuat iman. Itu apa lagi tu Ustaz? Ya. Kalau dengan hati pun mun tak benci maksiat tersebut, mun tak engkar maksiat tersebut, berarti mu redha dengan maksiat tu. Silat-silat hari bulan halal nak pula maksiat. Siap. Jadi menghalalkan benda yang haram tu jatuh akidah tak? Jatuh akidah, merubahkan hukum. Itu bahaya tu. Tu. Sebab itulah maksiat orang panggil hak kalih selalu dikerjakan. Ini yang menyebabkan kadang-kadang kita jadi terlupa bahawasanya benda tu maksiat. Contoh lagu mana? Contoh hamba duk cerita semua. Sebelum pergi Mesir, kita duk pondok kan. Duk pondok ni tak jumpa lah dengan orang Tino sebelah Tino ada tu ni. Orang jatuh sebelah jatuh. Kalau jumpa pun mata 2 butir pun ninja gitu dia pakai nikah oleh sini. Tak jumpa orang Tino dalam kawasan pondok ni. Berjuruhlah kira-kiranya. Habis ngaji pondok, sambung ngaji Mesir, turu kapal Tuba, tengok orang Arab, ya kejukannya. Orang Arab malam comel-comel. Pakaian pula seksi-seksi, ketak-ketak. Pas buah dada dia bukan suka hak Melayu ni. Hak dia tu sawu-sawu tenya tu. Wahnya sebelah-sebelah. Kata ni. Tu. Mula-mula tengok tu astagfirullahalazim, ya Allah. Mula-mula engkau tak biasa kan. Astagfirullahalazim, Allah beratnya aku lagu ni. Duk 2-3 hari astagfirullahalazim gini dah. Lama sikit berbulan-bulan tak ada duk astagfirullah dah. Duk tengok biasa duduk kalih. Golek dah. Kebiasaan dah. Adi kata biasa dah ni, ada gini dah sini. Siap. Silat-silat hari bulan hati kita tu tak ada wazalika adhaful iman tadi. Tak ada. Tak ada benci pada maksiat. Bawa kata maksiat ke ni? Dok kok. Dok kok pula dah. Siap tu. Jadi sebab tu demikian itu benci dalam hati itu selemah-lemah iman sebenarnya sekuat-kuat iman. Apa? Kalau seorang itu tak benci, tidak mengharam, tidak engkar maksiat dalam hati dia, berarti dia menghalal dalam hati dia. Orang ni boleh saja mengharam dengan lidah dia. Betul tak? Haram mulut.
Nah, marah kau maksiat dengan mulut. Bakang dia. Oh, kalau ceramah juga, siap untuk bakar disko ini. Siap. Nah. Siap untuk mati. Oh, siap lah ke. Nah. Tapi kalau tak ada orang, rupa-rupa dia. Pala setan. Nah. Setan tu letak jawatan jadi setan. Oh, tu teruk sangat ya ni kalau tak ada orang. Nah, ada gitu. Maknanya lidahnya melaknat maksiat, melaknat syaitan iblis dengan lidah saja. Tapi hatinya bercumbu-cumbu. Ber-I love you dengan maksiat, dengan syaitan, dengan iblis. Hati tu, hati. Nah, hak ni boleh cakap lah ke ni? Lidah ni haram. Mulut haram ni. Boleh kena dia boleh buat ke? Nah, kan banyak lagu tu kan? Tu jaga-jaga. Jadi sebab tu benci maksiat dalam hati itulah sebenar-benarnya sekuat-kuat iman. Sebab apa? Sebab kalau tak ada hak dalam ni, habis ada. Nah, agak mulut kata haram, hati kata halal, tak ada orang aku nak minum. Nah itu ni. Tu tengok. Jadi nisbah orang panggil cegah tu, orang panggil selemah-lemahnya. Selemah-lemah apa dia panggil? Selemah-lemah tanda bagi iman pada pihak cegah. Adapun pada pihak iman tu sendiri, beriman tu sendiri. Okay? Iman tu orang panggil apa? Mutlaqut tasdik pada lugahnya, atau tasdiqu fil qalbi bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ulima minad din bid darurah. Makna terima dalam hati kita dengan benda hak dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perkara hak diketahui urusan agama dengan secara mudah. Mana semaya 5 waktu wajib. Ini kan darurah. Orang budak pasti pun tahu. Hatta orang kafir pun tahu. Kadang-kadang kita orang Islam ni wajib kena sembahyang 5 waktu. Puasa bulan Ramadan ni wajib. Orang kafir pun tahu kadang-kadang. Tengok. Zina haram, minum arak haram, judi haram. Orang kafir pun tahu kadang-kadang. Ni orang panggil hukum-hukum hak diketahui dengan secara latah, dia panggil umum. Kita terima dalam hati kita. Benar. Tu iman. Jadi kalau tiba-tiba hati sendiri tak ada terima dah, dalam hati tak ada doa haram benda ni. Tu orang panggil nifaq. Izharul Islam fil lisan wa ikhfa'u bil kufri fil jinan. Menzahirkan Islam pada lidah, haram mulut-mulut. Dalam hati halalan thayyiban. Menyembunyikan kufur di batin hati dia. Nah, jadi sebab tu sedoeh-doeh iman membenci dengan hati pada pihak mencegah, alamat bagi iman. Nah, tetapi sekuat-kuat iman pada iktibar diri iman tu sendiri. Apa? Terima dengan benda hak dibawa datang oleh Nabi. Nabi kata tak, zina haram, royak. Minum arak haram, royak. Judi haram, royak. Tu diketahui dengan secara darurah. Kita terima haram. Dalam hati kita. Tak berubah dah. Walaupun orang tu minum arak depan mata kita, kita nak tak pandai nak nasihat. Kayaknya tapak dia kan nampak body besar pada kita. Misal jetak Mr. Potato tu deh. Takut kitanya. Tapi dalam hati haram benda ni dalam hati. Kayak kuat tu iman dia. Tu kuat. Kalau orang tak kuat iman, ramai pakat minum ni, hamba boleh agak sikit. Tu tengok. Tak ada dah. Tu habis. Dan jika ni orang panggil ghayah pada kata tiada harus. Tara mana haram? Nak menghabisi masalah haram. Dan jika adalah ia maksiat tu dikehendaki, mana ditentu oleh Allah Ta'ala sekalipun, yakni haram juga kita redha. Kita duk bercara tentang sifat iradah. Artinya apa hak terbit daripada kita hamba, sama ada taat atau maksiat, itu tidak berlaku dia melainkan dengan kehendak Allah Ta'ala dan perbuatan Allah Ta'ala. Di sisi kita pilih Allah yang menjadi pada hakikat. Maka sebab tu kita tu mukhtaran zahiran majburan batinan. Pada zahirnya kita tu diberi pilih.
pada batin hakikatnya kita juga dipaksa. Itu bahasa hak lepas dah, ingat tu. Nah, jadi kalau qadariyah, Allah hanya buat benda hak baik. Benda maksiat Allah Taala tak buat. Tu qadariyah tu, jaga-jaga. Kita dah benda baik ke benda buruk ke, semuanya hakikat Allah buat. Tetapi Allah bagi pada kita ikhtiar dan usaha. Ikhtiar makna kita pilih. Macam tak ada ngorik ni, nak mari masjid ke nak pergi disko? Ada halangnya tak mana-mana? Tak ada. Kalau pergi disko kok bos tak kereta terbakar demo. Tutup disko lagi ni. Pada zahirnya bebas dah orang panggil, pada zahir. Bebas milih. Lagi mana mu lagi? Mu pilih. Mu usaha. Maka kita tu dibalas pahala dengan dosa atas usaha kita, bukan kerana kita yang memperbuat amalan baik amalan buruk dah. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Pahala usahaan yang baik bagi dia. Nah, dosa bagi usahaan yang jahat bagi dia. Nah, itu Tuhan sebut dalam Quran. Patu yang menjadi senoti perbuatan tu hakikat siapa? Allah. Itu dia panggil majburan batinan. Hakikatnya kita juga sebenarnya majbur. Tapi tak boleh kita kata benda jahat Tuhan buat. Itu orang panggil su'ul adab. Jahat adab dengan Tuhan. Maka hendaklah yang jahat tu kita sandar pada diri kita, supaya berbangkit diri kita untuk bertaubat. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa yang mengena kepada kita tu kita kata hak Allah, supaya kita tidak riak, ujub, sum'ah, takabur. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa-apa yang mengena kepada kamu daripada kejahatan, katalah daripada diri kamu. Supaya apa? Supaya kita berbangkit untuk taubat. Nah, Allah teruknya aku itu. Okay? Rasa nak taubat. Jangan jabariyah pula. Jabariyah kita tak ada ikhtiar usaha langsung. Allah belako-lako. Ni. Kita ni seperti kapal yang ditiup oleh angin. Tu jabariyah atau jabriyah, kok betul ni panggil. Jabriyah dia panggil. Apa? Kita ni dijabar. Nah, zahir batin. Tak ada ikhtiar, tak ada usaha. Sebab tu jabriyah ni boleh jatuh kufur bila menghalalkan benda yang haram. You duk minum arak. Kata haram ni agak haram apa? Allah yang menggerakkan saya ni. Saya ni tak ada apa-apa ikhtiar langsung. Allah belaka. Dah. Kalau jumpa orang lagu tu Jabriyah, tapa mu kau lepo. Kaya marah jangan marah. Allah yang menggerakkan tangan saya tapa. Nah, itu lagu tu cara nak lawan Jabriyah tu lagu tu lah. Sebab dia nafi, ikhtiar usaha yang nafi. Jadi sesaknya Jabriyah sebab nafi ikhtiar usaha. Sesaknya Qadariyah sebab sebab mengingkari Allah yang menjadikan belaka-laka. Itu. Dah. Ahlus Sunnah wal Jamaah duduk tengah-tengah. Nanti dia akan ayat belakang ni. Bila tak tahulah, nanti kita baca sikit lagi. Jadi kalau kita tilik kok pihak maksiat tu Tuhan yang tentu, tidak berlaku, la yaqa fi malakutillahi ta'ala illa ma yuridu. Tak berlaku dalam kerajaan Allah ni melainkan apa sahaja benda hak berlaku dalam kerajaan Allah pasti hak dia nak, hak dia tentu. Hak dia buat. Dia tak buat apa yang dia tak tentu. Dia buat apa yang dia tentu. Gitu. Jadi kalau Tuhan dalam kerajaan dia sendiri ada benda hak berlaku bukan dia hak nak, bukan dia hak buat, lemah Tuhan kalau gitu. Ada lagi perbuatan selain daripada perbuatan Tuhan yang mampu memberi bekas. Tu. Sekalipun kita tilik maksiat tu pada pihak dia ditentukan oleh Allah, haram juga kita redha. Gitu ya. Haram juga kita redha, tak boleh. Kata tiada harus, yakni haram kita redha maksiat tu takluk pada kata tiada harus daripada pihak keadaannya maksiat ditegah oleh Allah Ta'ala. Maknanya ditegah ini oleh Allah Ta'ala daripada maksiat. Itu jadi haram kita redha dengan maksiat tu pada pihak maksiat tu ialah perkara hak ditegah oleh Allah. Ni. Adapun pada pihak maksiat itu keadaannya dikehendaki oleh Allah, maka kita disuruh redha dengan kehendak Allah, bukan maksiat tu dah. Tu lagi akan depan. Itu kadang-kadang orang tak faham.
Redha dengan maksiat. Apa redha dengan maksiat ni? Redha dengan sebab maksiat tu Allah Ta'ala yang menentu. Jadi kita kena redha juga maksiat sebab Tuhan tentu maksiat ni. Salah tu. Bukan redha dengan maksiat, redha dengan ketentuan Allah, bukan redha dengan maksiat. Tu beza tu dah. Itu. Kerana apa tiada harus, yakni haram redha dengan maksiat, sekalipun pada wajah perkara tu dikehendaki oleh Allah haram juga, yakni haram kita redha maksiat tu pada pihak maksiat tu benda hak Tuhan cegah, Tuhan larang, Tuhan murka. Kerana bahawa seredha dengan maksiat itu maksiat pula. Pula tu makna juga. Ini ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, redha bil maksiati maksiatun. Redha dengan maksiat tu maksiat juga. Tu kita tak ada buat maksiat sekali, tapi tengok orang duk togok arak tu hati kita berkenan. Hati kita kata okey, tak ada apa-apa. Tu orang panggil apa tu? Redha dengan maksiat. Maka kita tak ada minum arak sekali, tak ada berjudi sekali, tak ada risuah sekali, tak ada minum arak sekali, tak ada berzina sekali, tapi kalau kita tengok benda tu hati kita rasa puas, beres, berkenan, maka kita tu maksiat juga. Apa tak? Itu lagu tu. Itu siapa kata? Bukan hamba kata. Nabi SAW kata redha bil maksiati maksiatun. Maka sebab tu tak boleh kita redha sekali-kali dengan maksiat. Tu walaupun kita takut nak cegah, kita ayat dah hadis, tapi tetaplah hati kita tu kena benci pada maksiat tersebut. Benci pada maksiat, bukan tubuh orang hak melaku tu dah. Tu pun kena ingat pula. Namun kita apa orang tu siap tu ni. Gi ludah dia, gi maki hamu dia, jangan. Tu benci pada perbuatan dia. Adapun diri dia makhluk Tuhan. Dan kita pun tak tahu hujung jatuh orang ni hak mana hak comel. Boleh jadi orang hak kerja maksiat tu jatuhnya comel. Kita hak belum berbuat maksiat tu jatuh kita wala iyazubillah, jatuh tak comel wala iyazubillah. Karena innamal a'malu bi khawatimiha. Maka sebab tu tak boleh kita benci pada tubuh pada orang tu. Tu pernah zaman Bani Israel Nabi cerita Samaratu akhwani, ada dua orang adik-beradik, ahaduhuma ya'budullah wa ukhra yu'sihi. Abang dia kaki ambil ibadat pada Allah, adik dia kaki maksiat, kaki disko, kaki genting. Itu lagu tu. Jadi abang dia ni selalu beri nasihat adik dia, janganlah buat maksiat, berhentilah, bola, sudah-sudahlah tu. Tiba-tiba satu hari hilang sabar. Faqalal abidu minhuma lil 'asi. Lalu berkata abang dia kaki ibadat tu kepada adik dia kaki maksiat. Ya tu mana la tadkhulannan nar wa la yaghfirallahu laka. Pasti Allah masuk kamu dalam neraka dan tidak sekali-kali Allah Taala akan ampun dosa kamu. Dia nak marah tu. Biasanya nasihat baik-baik, hari tu bahasa hilang sabar. Nasihat molek-molek tak dengar. Win neraka tu atas muka. Ada tu ni. Mu ni ahli neraka ni selalulah. Dia tengok. Ni pengajaran untuk kita ni. Lalu Nabi kita nanti akhirat, falamma tawaffahum, nanti akhirat bila wafat kedua-duanya, wallahu wafaqa baina yadayh, Allah Taala akan himpunkan di mahkamah Allah nanti. Wa qala Allahu minhum lil 'abid, lalu Allah Taala kata kepada abad dia kaki ibadat, manil ladzi azinaka anta tali alayya, siapakah yang memberi izin kepada engkau mengambil urusan aku sebagai Tuhan? Siap nak jawab mana? Urusan sumbat orang dalam syurga neraka ni urusan siapa? Urusan Tuhan, bukan urusan kita. Jadi nanti akhirat tu tanya, mu kerja ke apa mula Pak Mat? Khani sekolah Tuhan tu ni. Khani sekolah siapa nampak macam Tuhan itu? Siapa izin jadi Tuhan? Sudah. Nak jawab ke mana apa? Agak-agak nak jawab ke mana? Tak ada jawab. Akhirnya abang dia kaki ibadat disumbat dalam api neraka, adik dia kaki maksiat tu masuk syurga. Kan pelik. Kata Ibnu Athaillah Al-Sakandari, kenapa adik dia masuk syurga? Kerana adik dia saat mana abang dia kata lagu tu, hidayah Allah Ta'ala masuklah jiwa adik dia, taubat dia tu.
Abang dia pula kerana apa masuk neraka? Kerana saat dia kata kepada adik dia, mu ni ahli neraka, Tuhan tak akan ampun dosa mu. Dalam hati dia rasa, aku ahli syurga. Aku selamat dah. Selesai dah aku. Nah, ada rasa takabur dah. Takabur. Rasa lebih baik dia pada adik dia. Maka ramai mana orang hijau amal ibadat dihumbai oleh Tuhan masuk neraka kerana ada takabur dalam jiwa. Ramai mana kaki maksiat Allah Ta'ala ampun dosa dia masuk syurga sebab penyesalan dalam hati dia di atas dosa-dosa dia hijau. Itu maka sebab tu kita tu disuruh benci pada maksiat, bukan pada tubuh badan orang hak buat maksiat. Maka tak boleh nak hukum itu. Mu ni neraka dah ni. Tangan. Nah, orang tengok fofok ahli neraka no, jadi sekolah kat tu fofok neraka lah. Jangan. Orang kita kan lagu tu laju ni. Laju derah dia nak jadi Tuhan. Tu. Jadi redha bil maksiat itu maksiatun. Puas hati berkenan suka dengan maksiat tu maksiat juga. Maka kerana tu haram. Tu. Dan wajib redha dengan maksiat pula. Wajib redha pula ya pelik sini. Dan wajib redha dengan maksiat. Kok mana? Jangan duk berhenti situ. Jangan duk berhenti situ sesak habis. Tak nakut. Jadi tadi kata tak boleh redha. Ni wajib redha pula dengan maksiat. Kok mana ni? Dan wajib redha dengan maksiat. Wajib redha tadi tu takluk pada kata wajib redha daripada, yakni dari kerana. Tu orang panggil min li ta'lil dia panggil. Dari kerana ditilik pada pihak keadaannya maksiat, ia maksiat tu dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Artinya bukan redha pada maksiat ni. Jangan silap faham ibarat kita ni. Redha di sini bukan redha pada diri maksiat tu dah. Redha pada iradat Allah Ta'ala. Nah, kena puas hati gapo hak Tuhan tentu. Itu ya. Kita baca semua tiap-tiap pagi tiap petang. Raditu billahi rabbah. Radina billahi rabbah. Aku puas hati Allah Tuhanku. Bila puas hati puas hati Allah Tuhan gak, hak kena puas hati belaka gapo hak dia tentu. Baik suka, duka, senang, susah, buruk, molek. Apa saja tak kira. Kena puas hati belaka. Jadi puas hati redha sini bukan redha pada diri maksiat. Redha pada ketentuan Allah Ta'ala. Kena puas hati. Tuhan tentu gapo kita kena puas hati. Jangan dia buat bapa Tuhan buat Firaun jadi kafir tak puas hati kawan ni. Dia tak puas hati dengan Tuhan. Jangan. Kena puas hatilah. Puas hati ke apa? Puas hati kufur Firaun. Bukan puas hati pada kufur. Redha bil kufri kufrun. Jangan main-main. Puas hati dengan kufur tu kufur juga. Lepas tu redha dengan ketentuan Allah. Itu. Allah yang menentukan Firaun tu kafir, Namrud tu kafir, Abu Lahab Abu Jahal tu kafir. Orang-orang berbuat maksiat tu berbuat maksiat. Siapa yang menentu? Hakikatnya ialah Allah. Siapa yang menjadi? Hakikatnya ialah Allah. Gitu. Jadi redha di sini bukan dia redha pada diri kufur, diri maksiat, tapi redha pada pihak kehendak Allah, ketentuan Allah. Itu beza dah. Itu beza. Jangan buat salah faham jangan. Kerana apa tu wajib redha? Wajib redha dengan kehendak Allah. Sama ada gapo hak Tuhan kehendak tu ialah perkara yang maksiat sekalipun. Kerana bahawasanya redha dengan hukum Tuhan yang mukhtar jalla wa'ala. Mukhtar isim fa'il, artinya Tuhan yang maha memilih. Mukhtar, Allah tu fa'ilun mukhtar, sang pembuat yang sang memilih. Dia buat gapo hak dia nak, itu maknanya. Dia tak buat gapo hak dia tak nak. Itu Tuhan. Jadi kalau kita tak redha dengan hukum Tuhan, maka Tuhan kata pergi cari Tuhan lain pada aku. Sebagaimana hadis kursi Tuhan kata, faman lam yardha biqada'i, wa man lam yasbir bi bala'i falyatlub rabban siwa'i falyakhruj 'anis sama tahta wal ardi. Siapa yang tak puas hati dengan ketentuan aku,
Bapa Tuhan ni? Ya awak bapa gitu. Dia ni. Bapa Tuhan awak ada kapi atas muka bumi. Saya boleh kalau nak boleh. Semua masjid, semua Islam. Saya nak pergi bong semua gereja-gereja, toko-toko. Ya dia pula nak lebih pada Tuhan. Tuhan lagi tak kehendak, faham tak? Tuhan lagi tak kehendak. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Kalau Tuhanmu kehendak Nabi Muhammad, senang bagi Tuhanmu nak buat manusia semua mukmin belaka. Islam belaka, tak ada kena dakwah ke patok ke apa tak payah. Nak pekong ke batu penduduk tak payah. Kalau aku nak semua boleh jadi Islam belaka. Kalau Tuhan nak. Semua masjid surau belaka. Semua balasah belaka. Tak ada tokong, ketik, kuil, gereja, kanisah, tak ada. Kalau Tuhan nak. Pah betul ke tak semua masjid belaka? Tak betul. Semua musalla belaka? Tak. Ada tak gereja? Ada. Tokong ada? Ada. Siapa hak buat hakikat? Siapa yang menentu hakikat? Allah. Itu dah. Tu lagu tu fahaman kita orang ahli sunnah wal jamaah ni. Walau Tuhan suruh semua orang Islam, tapi Tuhan tak kehendak semua orang jadi Islam. Itu lagu tu dah. Kerana suruh tu kalam, kehendak tu iradat. Kalam dengan iradat tu sifat lain-lain. Habis. Jadi afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin? Adakah patut engkau Nabi Muhammad nak mengerasi di atas manusia sehingga mereka jadi mukmin belaka? Tak patut. Aku lagi Tuhan tak kehendak lagu tu. Mu nak pasal apa? Dah. Maka siapa yang tidak redha dengan ketentuan Tuhan, tak sabar dengan ujian Tuhan, falyatlub rabban siwai, dicari Tuhan lain pada aku. Ada lagi Tuhan lain pada Allah? Ada lagi Tuhan lain pada Allah? Ada? Tak ada dah. Tuhan lain pada Allah hak sebenar tu tak ada. Tuhan lain hak palsu tu bukan Tuhan. Tuhan palsu, Tuhan tokong apa tu bukan Tuhan tu. Tu Tuhan palsu dia panggil. Tuhan palsu bukan tu, bukan Tuhan. Duit palsu tu duit ah. Bukan. Lama pergi beli duit palsu, cashier kata duit palsu ni duit juga saya ambil. Nyata apa cashier situ dah. Duit palsu bukan duit. Tuhan palsu bukan tu, bukan Tuhan. Tokong di Batu Keh, di Kelantan gapo tu hak besar, hak kecil, hak halus. Tak kira. Tu bukan Tuhan, makhluk Tuhan belaka. Demo panggil Tuhan, demo hak tak kenal Tuhan, tu panggil Tuhan. Apa nak jadi supaya tak kenal Tuhan juga tu panggil Tuhan benda tu bukan Tuhan. Ada lagi Tuhan lain pada Allah sebenar? Tak ada. Nak cari siapa? Keluar daripada bawah langit dan atas daripada bawah hukuk langit aku, daripada permukaan bumi aku. Nak cari planet mana? Jawabnya tak boleh. Kita ni di dalam rentah Allah. Apa sahaja Allah Ta'ala tentu, wajib kita kena redha. Jadi redha tu bukan redha pada diri maksiat, redha pada ketentuan Allah. Kena ingat baik-baik. Adapun maksiat pada pihak Allah cegah, larang maksiat tersebut, wajib kita kena benci, haram kita redha. Benci apa? Benci maksiat, perbuatan tu. Jangan benci tubuh pada orang tu. Jadi apa tadi? Ni ngakak dah menaten ini, sedap tu. Tu benci ke tubuh pada orang tu. Jangan. Benci kepada perbuatan tu. Tubuh badan dia tu makhluk Allah. Kita tak boleh nak benci makhluk Allah Ta'ala, kerana kita tak tahu dia akhirnya lagu mana. Kita sendiri pun tak tahu kita akhirnya lagu mana. Itu habis. Dan mustahil lawan iradah. Wallahu a'lam. Kita sambung semula pula insya-Allah. Sambung semula pula mana? Ramadan dah tahun depan. Bulan depan. Ramadan sebulan cuti, puasa sebulan cuti, lepas tu raya pula sebulan cuti. Kita jumpa pula kalau banyak umur 2 bulan kemudian. Insya-Allah taala. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah
wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.